السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجولة الحج والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم من مكائد الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu, pelajari kitab Aqidatul Aqaid, kitab yang membicarakan ilmu tauhid. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Anbiya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Yang maksudnya, tidaklah kami utuskan sebelum engkau wahai Muhammad daripada Rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Menerusi ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Anbiya menunjukkan bahawa segala amal saleh yang manusia yang mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ianya akan terhenti di sisi Allah melainkan setelah sahnya akidah dia. Walaupun dia mengharapkan pahala di sisi Allah, dia beribadat ikhlas, tapi ianya tergantung melainkan setelah sahnya akidah. Barang siapa yang sudah tergelincir daripada akidah yang sebenar, tergelincir daripada iman dan membawa kepada kufur, maka sesungguhnya amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Allah akan tak terima kalau akidah dia tak betul. Sebagaimana Allah tegaskan dalam suratul Baqarah ayat 217, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang berpaling di kalangan kamu ini daripada agamanya, mana murtad, siapa yang murtad, fayamut, dia murtad ni mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kufur, fa ulaika, mereka yang kufur ni, habitat amaluhum, amalan dia habis, segala amalan dihapuskan oleh Allah fid dunya wal akhirah, sama ada dalam dunia atau akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka ni penghuni neraka.
hum fiha khalidun, hum mereka itu fiha di api neraka khalidun kekal. Jadi dua ayat ini sudah cukup mengingatkan kepada kita peri pentingnya umat Nabi SAW mempelajari ilmu tauhid, iaitu batasan iman dan kufur. Mengetahui ini adalah iman, ini ialah kufur. Jangan sekali-kali melakukan perkara kufur, kerana melakukan perkara kufur ini menyebabkan amalan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab kita muka surat 15, membicarakan berkaitan tentang al-mizan, iaitu timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka ia dalam keadaan kehidupan yang redha. Wa amma man khaffat mawazinuhu, maka barang siapa amalan dia ringan, maka tempatnya fa ummuhu hawiyah, ibunya tempat dia ialah hawiyah. Para sahabat pun tak tahu apa itu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, adakah kalian semua tahu, adakah mengetahui akan dikau apa itu mahiyah? Nabi SAW pun tak tahu apa mahiyah. Maka Allah memberitahu apa itu mahiyah, narun hamiyah, iaitu api neraka yang panas, yang menyala-nyala. Ini bagi mereka yang amalannya ditimbang, ternyata amalannya tidak melayakkan dia masuk syurga. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua dalam suratul Anbiya ayat 47, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa nada'ul mawazin, kami akan meletakkan timbangan. Timbangan yang mana? Al-qista, timbangan yang adil. Liyaumil qiyamati, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada seseorang pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, sekalipun ianya sebesar biji sawi, nescaya kami akan timbangkannya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami ini penghisab. Allah kata cukuplah kami ini, iaitu penghisab segala amalan. Dua ayat ini mengingatkan kepada kita bahawa amalan kita ini akan ditimbang oleh Allah, sekalipun kecil. Disebut sebagai iaitu biji sawi mana kecil lah, walaupun benda itu kecil akan ditimbang oleh Allah. Menerusi kitab kita ini, pengarang kitab kita menyebut, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin, dan ditaruh di dalamnya itu akan segala suratan amal yang kebajikan seperti rupa yang baik. Jadi ada dua daun timbangan. Satu daun iaitu diletakkan amalan, amalan yang soleh. Daunnya yang nur daripada cahaya, maka jadilah berat neraca itu di atas sekira-kira darajat amalannya itu di sisi Allah Ta'ala dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Maka kalau amalan yang baik diletakkan, maka dia akan diberatkan dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya lagi, ini amalan yang baik, amalan yang baik, dan ditaruh akan segala suratan amalan yang kejahatan seperti rupa yang sangat keji di sebelah daunnya yang kelam itu. Tadi nur cahaya, yang sebelah ni gelap, maka jadi ringanlah neraca itu. Neraca akan jadi ringan, dan dia dalam keadaan gelap, dalam keadaan gelap. Di dalam hadis yang lain,
apabila neraca itu menjadi ringan, tiba-tiba kelebihan orang yang tauhid yang betul-betul suci dan bersih dan luhur, fayukhriju bitaqatan lahu fiha, maka tiba-tiba mengeluar akannya. Dan Allah perintahkan malaikat hafizun yang menjaga ini mengeluarkan bitaqatan lahu, satu bitaqah, satu kad, satu keratan bagi hamba Allah ini, fiha asyhadu an la ilaha illallah. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tauhid. Kita mengucap kalimah syahadah, tajdid, jaddidu imanakum, la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Kalau kita perbaharui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun kecil, mudah mulut menuturkannya, tapi besar di akhirat besok. Kalimah ini Allah perintahkan malaikat keluarkan dalam satu bitaqah. Bitaqah ni satu kad. Kemudian fayaqul, Allah berfirman, ukhdur, bawa sini, wazin, dan timbangkanlah. Timbangkan. Ini mula-mula timbang ringan. Tapi kalau Allah nak selamatkan hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah ni, Allah perintahkan keluarkan satu keratan, satu kad yang tertulis kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang telah diucapkan oleh hamba Allah ini. Fayaqul ma hadzal bitaqah ma hadzal sijillat. Malaikat tanya, ini apa dia kad ni? Fayaqul innaka lan tuzlima fatudau sijillat fi kaffatin. Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Sesungguhnya orang yang mengucap kalimah syahadah ini, Allah berfirman, innaka lan tuzlamu, innaka lan tuzlama, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Orang mengucap kalimah syahadah, fatudau sijillat fi kaffatin, maka bitaqah tadi diletakkan dalam satu daun tadi. Bitaqah fi kaffatin, satu lagi fi kaffah, maka beratlah bitaqah yang tertulis kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la yusqalu ma'a ismillahi syai'un. Kalau ditimbangkan dengan satu benda yang lain tidak ada kalimah Allah, satu timbangan ini ada kalimah Allah, maka kalimah Allah ini lebih berat, dan yang lagi satu tidak akan boleh memberatkan timbangan apabila bertembung dengan kalimah Allah. Ini besarnya kalimah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Imam At-Tirmizi, dan juga riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan Imam Hakim mengikut syarat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kita. Menerusi hadis inilah memberikan panduan kepada kita semasa kita masih hidup, masih lagi sihat, ambillah peluang yang Allah beri ini, iaitu sentiasa mengucap kalimah syahadah dan memperbaiki syahadah kita. Ditakuti kita bercakap benda-benda yang boleh menyebabkan sudah tergelincir syahadah kita. Oleh sebab itu sentiasa kita perbaharui, jaddidu imanakum, sentiasalah kamu memperbaharui iman kamu, memperbaharui iman kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, amma fi salasati mawatina, 3 tempat ini, la yazkuru ahadun ahada, tak ada seorang pun ingat orang lain. Suami tak ingat isteri, isteri tak ingat suami, anak tak ingat ibu, ibu tak ingat anak. 3 tempat ini tak ada seorang ingat orang lain. Semua dalam keadaan cemas, mengingatkan diri dia selamat tak selamat. Yang pertama, indal mizan, ketika berada di tempat timbangan amalan. Hatta ya'lama, sehinggalah dia dapat keputusan.
ayakhifu mizanuhu aw yusqalu, ayukhaffu mizanuhu am yusqalu, sama ada diringankan amalannya, timbangannya, ataupun diperberatkan timbangan. Kalau dia tahu timbangan dia berat, barulah dia mana selesa. Kalau dia tengok timbangan dia diringankan, Allah, tempat memang neraka dah. Mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, indal kitab, ketika lembaran amalan diberi. Hina yuqal, ketika mana Allah berfirman, ha ummuqra'u kitabiyah, nah baca ni kitab kamu, nah baca kitab kamu, gitu. Allahu Akbar. Ketika itu bila Allah beri ni, itu dalam keadaan yang paling cemas, sehinggalah ia mengetahui hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu, sehinggalah dia mengetahui lembaran amalan ni jatuh ke mana, jatuh sebelah kanan tangan kanan, ataupun tangan kiri, ataupun di belakang. Kalau dia pergi ke tangan kanan, alhamdulillah. Kalau dia pergi tangan kiri, habis. Oleh sebab itulah dia akan merasa cemas hatta ya'lama, sehingga dia tahu aina yaqa'u kitabuhu, di mana jatuhnya kitab dia ni ataupun lembaran amalan ni. Fi yaminihi, di tangan kanannya, am fi shimalihi, ataupun di tangan kirinya, am min wara'i zahrihi, ataupun di belakang. Kalau di belakang memang confirm masuk neraka. Dan yang ketiga, indas sirat, ketika mana titian siratal mustaqim. Hadis kita akan bicara titian siratal mustaqim selepas ini dan kitab kita ni. Idza wudi'a baina zuhrai jahannama, baina zuhri jahannama hatta yajuza, maka ketika mana diletakkan di antara api neraka ni, sehinggalah ia melepasi, sehinggalah dia terlepas api neraka ni, barulah baru dia rasa senang, baru tak ingat yang lain. Selagi tak lepas api neraka, melintasi di antara dua, iaitu titian siratal mustaqim ba'da zahrai, dua, sama ada kiri atau kanan, tergelincir sana jatuh neraka, tergelincir sini masuk neraka, sehinggalah lepas lalu titian siratal mustaqim. Ini tiga keadaan ni diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Siti Aisyah radhiyallahu anha mengajukan soalan, besok di akhirat, bila di akhirat besok adakah ingat, ni sesuami isteri ni ingat ke di akhirat besok? Tiga keadaan ni tak akan ingat. Rasulullah kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yubkiki, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Qalat zakatun nara fabakaitu, fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah, aku bila mengingatkan api neraka, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, oleh sebab itu aku menangis. Fahal tazkuruna ahlikum, adakah kalian ingat ahli keluarga kalian pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, tiga tempat ni tak ada orang ingat dah. Tiga tempat ni tak ada ingat, kecuali sudah terselamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Dan wajib kita percaya bahawasanya titian siratal mustaqim, titian tu dah sirat dah, titian al-mustaqim, titian tu dah sirat, titian siratal mustaqim itu benar. Titian siratal mustaqim ini adalah benar, wajib kita percaya. Iaitulah jambatan yang lanjut yang dilentangkan dia di atas neraka jahanam, sebagaimana yang saya sebutkan tadi menerusi hadis. Keadaan
keadaan titian siratal mustaqim ini lebih tajam daripada pedang. Ini keadaan masing-masing tak sama. Ada yang dia rasa macam tajam, lebih tajam pada pedang. Ada yang rasa begitu halus, lebih halus daripada rambut. Tengok amalan. Dan lebih halus daripada rambut, tergelincir dari atasnya oleh kaki orang-orang kafir dan orang munafik dengan hukum adil Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhlah mereka itu ke dalam neraka itu. Jatuh ke dalam neraka bagi yang munafik dan juga orang yang orang kafir. Dalilnya daripada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum ay wa ma minkum. Ini itu memberi maksud nafi. Tidak ada di kalangan kamu illa wariduha, melainkan lalu atas titian, lalu neraka, melalui titian siratal mustaqim. Tak ada seorang pun terkecuali, semua lalu. Wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Adalah ke atas Tuhan kau, ini memang pasti. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah berfirman, summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Najja yunajji. Macam kita baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina. Sebenarnya mengikut ijazahnya baca tunajjina sebenarnya. Walaupun dalam bahasa Arab boleh baca tunjina boleh, tunajjina boleh, tapi ikut asalnya ialah tunajjina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dia bukan wa taqdi lana biha min jami'il hajat, tak ada. Ni orang ramai tu imam baca, ustaz baca wa taqdi lana biha min, tidak ada min. Ikut riwayatnya yang diamalkan oleh pengamal selawat tersebut dan telah mengijazahkan dan telah dibukukan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Afdalus Salawat, tidak ada min. Ya, orang baca min ni, ini taklid buta. Taklid buta. Beli buku di pasaran ataupun dengar orang baca, ikut-ikut orang baca. Sedangkan selawat tu tidak ada min. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Terus. Bukan wa taqdi lana min jami'il hajat. Tak betul? Kita dah ubah. Dan menyari kaedah bahasa Arab. Yang betulnya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina, iaitu selawat yang menyelamatkan kami min jami'il ahwal, daripada segala bentuk huru-hara. Macam sekarang ni COVID-19, contohnya kita baca selawat ini, minta jauhkan segala ahwal wal afat dan segala bencana. Cukup selawat tu kalau kita baca pun, tak payah baca selawat lain dah. Selawat tu merangkumi semua. Min jamil ahwal, bukan iaitu huru-hara. Afat, segala bentuk bencana. Tak kira adalah wabak ke apa ke. Kalau kita baca selawat ni, Allah berikan rahmat. Salat tunajjina, bukan sedikit diselamatkan. Tunajjina, selawat, berkat selawat telah menyelamatkan daripada segala huru-hara dan juga segala bencana, dan menunaikan dan memakbulkan segala hajat kita berkat selawat tafrijiyah ni. Ini selawat ini dibaca tunajjina. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran menggunakan timbangan najja yunajji. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami banyak menyelamatkan, bukan seorang tapi ramai. Kami selamatkan siapa dia? Orang yang bertakwa. Wa nadharu zalimina fiha jithiyya. Adapun orang yang zalim, kami biarkan mereka terus tersungkur ataupun terus terlutut di dalam api neraka.
Menerusi firman Allah dalam surah Maryam ayat 71 sehingga 72 menunjukkan titian siratal mustaqim ini betul. Sehingga seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu an ketika mengingatkan ayat ini dia menangis. Menangis. Ketika mana beliau meletakkan kepalanya di atas riba isterinya. Mana suami isteri? Tambah kalau dah tua-tua ni lagi bagus. Letak kepala picit, suami pun picit kepala isteri, isteri pun picit kepala suami, letak atas riba, manja-manja dah tua-tua lagi bagus. Jangan dah tua-tua berangin. Jadi dah tua-tua ni lagi bagus, sebagaimana sahabat Nabi SAW Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Dia pun letak kepala atas riba isterinya. Tiba-tiba isterinya nampak meleleh air mata. Dia tanya, abang menangis ke tak apa? Sakit ke? Kalau sakit kepala saya picitkan. Apa salah saya sampai menangis ni? Ada ke salah saya? Dia kata, bukan, kamu tak ada salah, aku tak ada sakit, tetapi aku teringat firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, wa im minkum illa wariduha. Tak ada seorang pun terlepas daripada lalu atas titian siratal mustaqim. Aku teringat, adakah kita ni, dia kata, besok lalu di atas titian siratal mustaqim, selamat ke tak selamat? Itu yang menangiskan, itu yang menyebab aku menangis. Itu siapa terus? Sahabat Nabi SAW Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ianya terlebih tajam daripada, dia adalah terlebih tajam daripada pedang. Ini berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, as-siratu ala jahannama mislu hadith sayfi. Sirat, titian sirat ini di atas neraka jahanam umpama tajamnya pedang. Umpama tajamnya pedang. Fatamurru tabaqatul ula, golongan yang pertama bila lalu di atas titian siratal mustaqim kal barqi, seperti kilat yang menyambar. Ini selamat. Wasaniyah, yang kedua, wa tamurru saniyatu, mana yang kedua lalu ni, karrihi, seperti angin, selamat juga. Wasalisatu ay wa tamurru salisatu, yang ketiga pula lalu, ka ajwadil khayli, seperti pecukan kuda. Kalau kita tengok kuda bila dipacu kan, dia pecut begitu, setakat pantas seperti kuda je lah, sepantas-pantas kuda. Tak sama dengan pantas angin. Angin punya kelajuan angin tidak dapat mengatasi kelajuan cahaya kilat. Sebab cahaya kelajuannya mengatasi bunyi. Kelajuan cahaya mengatasi bunyi. Kalau kita belajar sains, begitulah, kelajuan cahaya mengatasi bunyi. Oleh sebab itulah Nabi SAW ni cahaya, nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur. Iaitu kita baca an-nur. Ada selawat Sayyidina Ahmad Idris, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri al-muzhibi lin-nisyan. Iaitu selawat kata Nabi SAW, iaitu an-nur, cahaya yang mana? Al-muzhibi lin-nisyan, yang menghilangkan lupa. Selawat Sayyidina Ahmad Idris. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahtin wa nafasin. Ada nama wasi'ahu ilmullah, yang kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Ini daripada Sayyidina Ahmad Idris rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu. Allah beri ilham pada Sayyidina Ahmad Idris. Sayyidina Ahmad Idris ni Allah beri ilham ke beliau. Kalau mengajar tafsir di depan Kaabah, dia letak tapak tangan begitu ya, seolah-olah semua tafsir ada dekat tapak tangan. Macam handset sekarang ni. Lagi dahsyat kalau handset sekarang ni, kita scroll macam tu pula, tiba-tiba hang pula, langsung tak boleh ceramah. Terpaksa merapu lah, dia tarik tak lepas kan. Allah. Ustaz ni kita tengok muka dah panik kan.
Sebab dia tak ada. Itulah Jeffrey kata, belilah bagus sikit kan. Kalau beli Samsung memang hang Ustaz kena. Betul. Jadi kalau begitu, dia mula terpaksa merapu sana, merapu sini, merapu sebab tak boleh dah. Nak suruh orang beli, malu pula. Tetapi Sayyidina Ahmad Idris rahimahullah ta'ala lebih lagi makna lebih canggih daripada kita. Sayyidina Ahmad Idris yang kita amalkan la ilaha illallah ni, ini tak ada tambahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah biasa, hanya tambahan di ujung fi kulli lamhatin, itu ayat lain, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. Kalau mengajar tafsir, tapak tangan gitu. Kalau mengajar hadis, macam ni. Maka hadis-hadis ni semua macam tertulis di belakang tapak tangan ni. Ini kelebihan saya ini, Pak Idris rahimahullah ta'ala, rajul salih, orang yang salih, orang yang warak dan bertakwa. Seluruh dunia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan Sayyidina Ahmad Idris ni, seluruh dunia ada orang amal zikir dia. Tak kira lah kita di Malaysia ni orang Melayu, macam mana boleh amal zikir ni? Macam mana boleh sampai di Malaysia, sampai ke Indonesia, ke Thailand, Filipin, orang tu negara Arab ni, saya kira lah memang dia orang Arab. Memang dia orang Arab. Sayyidina Ahmad Idris, di antara amalan beliau iaitu selawat yang menghilangkan lupa. Ya Allah salli ala Sayyidina Muhammad An-Nuri. Ini buat An-Nur, cahaya. Cahaya yang mana? Al-Muzhibi, yang menghilangkan linisyan. Kemudian digabung dengan dalam ayat sabbihis, dan ayat sabbih birabbikal ala, kemudian ditambahkan sedikit, dibaca sebanyak 3 kali, iaitu apabila dibacakan tidak akan lupa. Ini amalan yang diamal oleh Sayyidina Ahmad Idris rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bila kita dah tua-tua pun, kita ingatan kita masih segar, terutama kalau boleh baca Quran lagi. Boleh baca Quran. Kalau mata cerah, insya-Allah lah. Kalau mata cerah. Kalau mata tak cerah, walaupun boleh baca, tapi tak nampak. Mata tak cerah, macam mana nak baca Quran? Minta mata dicerahkan. Dan sama balik kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian golongan yang keempat, ka'ajwadil bahaim, seperti pantasnya binatang. Tadi kuda binatang, barangkali kalau kita tengok lembu bertanding, lembu kan. Kalau di negara Arab, unta. Ada pertandingan unta kan, pertandingan unta, pandai pula unta tu kan. Pertandingan anjing. Kalau kita di Malaysia ni pertandingan lembu, contohnya dia latih lembu tu. Kemudian pertandingan kambing, contoh begitu. Laju tak boleh mengatasi kuda, laju juga tapi tak boleh mengatasi. Summa yamurru, kemudian mereka lalu. Yang golongan seterusnya, wal malaikatu yaqulun, para malaikat berkata, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Malaikat tolong doakan. Sebab itu kena jaga kita ni. Malaikat pun tolong doakan kita. Banyakkan kita sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW. Sesungguhnya Allah dan para malaikat juga berselawat. Besok malaikat ni tolong doakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan dia kata, tetap di atasnya oleh kaki orang-orang mukmin dengan anugerah Allah. Orang yang beriman Allah tetapkan. Oleh sebab itulah bila kita ambil uduk, kita berdoa pada Allah Ta'ala ketika basuh kaki kanan, Allah masabbit qadami, Allah tetapkanlah akan kakiku ini ketika mana? Inda sirat yauma tazillul aqdam, ketika mana tergelincirnya kaki-kaki manusia. Doa ni ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin di kalangan mazhab Hanafi, hukumnya sunat baca. Mazhab kita Imam Syafi'i
ada khilaf sikit. Imam Nawawi kata harus baca sebab hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif, tapi boleh baca sehingga Imam Nawawi pun sebut dalam kitab Azkar. Mazhab Wahabi bid'ah. Mazhab Wahabi bid'ah. Nak ikut mana? Ikutlah yang disebut oleh ulama-ulama yang dipercayai. Imam Ahmad Ibn Hanbal kata sunat. Di kalangan mazhab kita Syafi'i ada yang kata sunat. Kesimpulannya boleh bacalah. Jangan sampai kita hukumkan bid'ah. Bid'ah ni melampau. Melampau. Semua bid'ah. Kita doakan supaya kaki yang kita basuh itu, insya-Allah ianya tidak tergelincir. Kerana bila kita ambil wudu, kita jaga wudu kita. Kita jaga ibadat. Diriwayatkan daripada Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, syiarul mu'mini 'ala sirati yaumal qiyamah. Syiar pada orang yang beriman ini di atas titian siratal mustaqim pada hari kiamat. Ini syiar orang yang beriman. Apa syiar? Rabbi sallim sallim. Itu syiar dia. Apa syiar bagi orang yang beriman di atas titian siratal mustaqim? Iaitu ucapannya Rabbi sallim sallim. Wahai Tuhanku, sejahteralah kami. Itu orang beriman. Bila dia ucap ni, itu tanda dia beriman. Beriman. Allah makbulkan doanya. Syiar, tanda. Ya Rabbi sallim sallim. Sallim. Sallim tu mana? Sejahtera. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, yas'a nuruhum baina aydihim. Yas'a nuruhum, berjalanlah oleh cahaya mereka. Mana cahaya mereka ini memandukan mereka, baina aydihim, ada cahaya ni di antara mereka. Apa maksud firman Allah Ta'ala yas'a nuruhum baina aydihim? Perlu ditafsirkan. Itu terjemah secara harfiah. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mentafsirkan firman Allah Ta'ala ini berkata, ala qadri a'malihim yamurruna ala sirat. Berdasarkan kedudukan ataupun kadar amalan mereka, mereka lalu atas titian siratal mustaqim. Kalau banyak amalan, ya Allah banyak. Kalau amalan sedikitlah cahayanya mengikut amalan. Kalau amalan dia banyak, bateri dia kuatlah. Amalan dia sedikit, ini bateri kedai RM2 nya. Kedai RM2. Kalau terang, itu everready. Begitu. Kalau abang Rahmat, terang, ini bateri besar punya. Bateri besar. Ini bateri yang kecil punya. Begitulah berdasarkan kedudukan. Berdasarkan kedudukan. Macam orang dahulu, dynamo. Naik basikal, pecut kuat sikit, teranglah dia. Slow, malaplah dia. Malap. Laju sikit, terbakarlah mentol. Orang budak-budak sekarang bang tak tahu. Tak tahu. Dia pun tak pernah. Dia kalau tengok pun jadi pelik. Ini apa pusing-pusing dalam lemah. Kalau tayar botak lagi payah. Tayar botak. Tayar botak kan. Ataupun tayar ni berminyak pun satu. Oh, dia banyak cabaran. Cabaran kalau pakai dalam lemah ni. Ini orang zaman dahulu. Itulah umpama kalau dalam kitab-kitab lama pun dia sebut iman ni macam dynamo. Kalau orang sama sekarang tak tahu lah. Dia laju sikit, teranglah lampunya. Kurang sikit, malaplah dia. Sama balik kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Disambung lagi tafsir oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, minhum man nuruhu mislul jabal. Ada orang dia kata cahaya yang menerangi di atas titian siratal mustaqim ni umpama gunung. Oh, terang sungguh. Spotlight.
surau duyung, dia kata istihad dia terang betul. Bukan setakat dia punya mic atas tu, dia punya pakai spotlight. Pakai spotlight. Macam kalau kita pergi Muhyiddin kan, arwah Ustaz Mihat ni, dia jenis orang rempuh terus kan. Dia nampak ada lampu tepi jalan tumbang kan, dia terus minta buat permohonan MMB. Dia kata tu dah tumbang, bagi Muhyiddin. Cuba tengok Muhyiddin. Spotlight dia. Saya kata, Ustaz, ini lampu ni, ini tepi-tepi jalan punya ni kan. Memang pun dia kata ada satu tumbang nak terus minta. Kalau tak bagi, dia kata anak jumpa ketua menteri. Kena macam itu dapat Muhyiddin. Kalau duyung nak buat begitu, rempuh kan, nampak je begitu. Ada pula lagi ni, seperti gunung. Yang kedua, wa minhum man nuruhu mislun nakhlah. Ada golongan yang cahaya dia ketika lalu di atas titian siratal mustaqim ni seperti pohon kurma. Macam kita buat lampu-lampu dekat pohon kurma kan, nampak, tapi taklah seterang macam di sebesar gunung. Ikut amalan. Ini tafsir Abdullah bin Mas'ud. Wa minhum man nuruhu, ada di kalangan umat ni cahaya yang menerangi dia ketika lalu di atas titian siratal mustaqim mislur rajulil qaim, seperti lelaki berdiri. Kurang sikit lah, lelaki berdiri. Macam kita bawa lampu sekadar kita saja. Kalau seperti gunung ni, dia boleh menerangi orang yang boleh syafaat ni. Wa adnahum, ini paling rendah, nuran min nuri fi ibhamihi, iaitu cahaya ni di ibu jarinya. Ibu jari. Macam lighter lah. Petik, petabam. Begitulah. Yattaqidu marratan wa yatfa'u atau yutfa'u marratan. Kejap menyala, kejap tak menyala. Kejap menyala, kejap tak menyala. Pasang datang, mampu pula dia. Pasang balik begitu. Begitulah. Dia iaitu sebesar ibu jari. Kejap dia menyala, kejap terpadam. Kejap dia menyala, kejap terpadam. Inilah yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Oleh sebab itulah kita baca ihdinas siratal mustaqim ni, mengingatkan titian siratal mustaqim. Minta ke Allah Ta'ala, terangkanlah ketika lalu di atas titian siratal mustaqim ni seperti jabal, seperti gunung. Seperti gunung. Sama balik kita. Allahu akbar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka dipersilakan mereka itu ke dalam syurga, orang beriman tadi, negeri kekal abadi. Itu tanda dah. Kalau begitu dah tak tergelincir semua, ini petanda baik. Mereka itu dipersilakan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wajib kita beriman lagi. Dan wajib kita percaya dengan Haudul Maurud, iaitu telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga Kausar, iaitu telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minum daripadanya oleh orang mukmin sebelum daripada masuk syurga, dan kemudian daripada melalui siratil mustaqim. Barang siapa minum daripadanya seteguk air sahaja, nescaya tiada dahaga. Ni yang kita baca doa selepas sembahyang tarawih. La nazma'u abada. La nazma'u abada. Yang mana kita minum telaga Kausar, seteguk saja minum, la nazma'u abada, nescaya tidak akan dahaga selama-lamanya. Doa selepas sembahyang
tarawih. Allah maj'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa lis salati hafizin wa liz zakati fa'ilin. Wa indaka kemudian kita Allah maj'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa lis salati hafizin wa liz zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afika wa rajin wa fil huda mutamaskin wa bil lagwi mu'ridin wa fil jannati dakhilin wa fil jannati dakhilin wa 'alal haudi waridin wa 'alal haudi waridin, dan di atas telaga wa ilal haudi waridin, dan kepada telaga Kausar itu waridin, kita datang minum. Kita datang minum. Doa selepas sembahyang tarawih. Doa tu ada di belakang barzanji. Barzanji kita tu di belakang tu ada doa selepas sembahyang tarawih. Kalau bulan Ramadan tercari-cari mana doa ni kan? Sebab setahun sekali sembahyang kat rumah, bang tak ada baca doa, wah terlupa download. Tapi barzanji, kalau orang tua-tua dulu dalam rumah tak ada barzanji ni, kira ganjil lah. Barzanji ni tiap-tiap rumah ada barzanji, berkat barzanji, sebab selawat dalam tu. Jadi di barzanji ni di belakang tu banyak doa. Doa awal tahun, akhir tahun, doa istighfar Rajab, kemudian doa ketika selepas sembahyang sunat tarawih. Senang, dia pun besar. Kalau yang kecil-kecil ni kena pakai cermata. Kalau surau dia banyak ni, ada apa? Barzanji. Tengok belakang tu, telah disusun oleh ulama zaman dahulu lagi, zaman baca barzanji. Maknanya dah lama doa itu telah disusun oleh para alim ulama dan termaktub dalam kitab barzanji. Di belakang, di belakang susunan yang di belakang ada doa tahlil, kemudian doa khatam Quran, kemudian istighfar Rajab, awal tahun, akhir tahun dan sebagainya. Awal tahun, akhir tahun orang kata bid'ah. Kalau entah kata bid'ah, tak payahlah baca. Kalau kita kata tak ke bid'ah, tidak akan berlaku kelompongan dalam ibadat. Masuk masjid, keluar masjid ada doa. Masuk rumah, keluar rumah ada doa. Masuk tandas, keluar tandas ada doa. Awal bulan, akhir bulan ada doa. Masuk tahun tak ada doa. Awal bulan, akhir bulan ada. Masuk tahun, akhir tahun tak ada. Macam mana tu? So kurang-kurang awal bulan dia kata baca bid'ah. Kita kata, entah baca doa tak? Ni masuk bulan ni, ni akhir bulan, ni awal bulan. Kalau kita baca pun menepati awal bulan, akhir bulan. Siapa kata bid'ah? Dia tak faham. Oleh sebab itu ulama menyebut tidak akan berlaku kelompongan dalam ibadat. Hatta nak bersubuh pun ada baca doa. Ni awal tahun, akhir tahun tak ada doa. Cetek orang. Ta'assub pada Wahabi. Itu jadi masalah. Yang jahatnya kata kita bid'ah, sesat. Tapi sahokor boleh. Tahu orang baca doa ni, bid'ah dong. Duduk. Ni kurang ajar dah boleh. Kampung-kampung, masjid-masjid, datang usaha-usaha muda ni bid'ah, langsung tinggal benda ni. Baca Yasin tak ada, apa semua. Benda tu, masjid jadi kurang, surau tak ada ibadat. Jadi orang masuk pun hamba. Kita masuk tempat ni, masjid ni hamba. Tak ada apa, tak ada program. Tak ada baca Yasin, tak ada apa. Seronok lah. Orang kafir seronok. Golongan-golongan ni kalau ada, seronok dia. Sebab apa? Orang Islam tak beribadat. Orang Islam tak berdoa. Bahaya golongan ni. Nampak macam bagus tapi bahaya kepada masyarakat. Betul. Kita tanya soalan, ulama-ulama telah bahas panjang, termasuk Imam Ibn Rajab. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, seorang ulama yang alim, mengaji dengan Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, ketua segala Wahabi. Dia kata boleh baca awal tahun dan akhir tahun. Macam mana Wahabi zaman sekarang kata tak boleh? Itu soalan kita tanya. Entah baca tak kitab Lataiful Ma'arif Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang alim, seperguruan sama dengan Syekh Ibn Qayyim. Dia kata boleh baca.
Tiba-tiba orang zaman sekarang tak boleh baca. Kamu lebih alim daripada Syekh Ibn Taymiyah, lebih alim daripada Syekh Ibn Rajab, kau Wahabi baru nama dia. Wahabi baru. Sedih saya. Masuk kampung-kampung macam kampung saya. Udahlah kampung Poh tempat saya ni, penghujung masuk kampung. Tapi hutan, kalau Jeffrey datang, anak-anak saya mana berani tu, Muhammad keluar malam. Bunyian, dia kata, hantu gaya dah. Kubur bukan macam kubur di Melaka, tepi rumah. Dalam kebun getah nun. Berani pergi kubur seorang. Hari raya dia berani. Tiba-tiba ada pula ustaz kata, tak boleh pergi kubur hari raya. Orang kampung saya berani ke pergi kubur seorang-seorang. Saya sendiri pun takut. Baru sampai dia berbunyi lari. Bukan kubur macam sini, kubur masuk lautan nun. Bila ramai pagi raya, ramai kita pun rasa tak takut. Bolehlah nak baca doa panjang-panjang sikit. Kalau petang tak ada orang, cabut. Saya berani cakap cabutnya. Kena tengok suasana, jangan beri fatwa membabi buta. Tak boleh apa semua. Entah tak tahu keadaan orang kampung ni macam mana, orang ni kampung ni macam mana, suasana macam mana, begitu. Sama balik kita qala al-musannif rahimahullah taala. Ni saya sedih bila datang masuk kampung mengajar-ngajar semua bid'ah. Balik daripada Timur Tengah, balik daripada keluar dari universiti, langsung masjid jadi kosong, tak ada orang. Malam Jumaat tak baca Yasin, nisbu Syaban tak ada baca juga. Apa yang baca? Qala al-musannif rahimahullah taala. Kalau saya jadi mufti Perak, saya pecat semua orang ni. Betul, saya tarik tauliah. Kalau saya lah kan. Takdir Tuhan jadi mufti Perak. Golongan-golongan ni memang saya tak akan baginya. Melaka pun kita tengah pantau 2-3 orang ni. Kalau berterusan juga dalam masa 2-3 bulan ini, kita akan panggil, kita nasihat. Kalau tak mau juga, kita tarik tauliah. Kalau mengajar nak bagi orang jadi tak yakin ini bid'ah, kita kata banyak lagi benda bid'ah. Tak menjalan hukum Allah itu bid'ah lebih besar. Kalau cerita baca kunut bid'ah, tak ada modal lain ke? Kalau terus, kita akan panggil. Jawatan kuasa akan panggil. Di bawah jawatan kuasa ni, kita akan panggil, kita akan nasihat. Kalau terus juga, kita akan batalkan. Kalau dia dah batal, mengajar juga, tangkap. Supaya jadi selesa kita. Kita beribadat, tak ada orang kacau. Nak masuk Wahabi, nak masuk Syiah, pergi tempat lain. Mengajar dalam gunung. Betul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Nabi SAW ketika mana di dalam masjid kami bersama dengan Nabi SAW, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, iz ughfiya ighfa'ahu, tiba-tiba Nabi SAW macam tu, summa rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepala dia dalam keadaan dahikan, sono, gembira. Ketawa ni ketawa Nabi SAW yang hanya nampak gigi je, sono dia. Bila nampak begitu, para sahabat bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menggembirakan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalat alayya suratun anifan, telah turun satu surah baru sebentar tadi. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kata Allah berfirman, kami berikan kepada engkau Kausar. Kemudian Nabi SAW tanya para sahabat, atadruna mal Kausar, adakah kalian semua tahu apa itu Kausar? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Qala innahu nahrun, dialah adalah sungai, wa'adanihi rabbi, yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Mananya telaga Kausar ni?
macam sungai, macam bukan telaga, macam telaga Hantuah dah, perigi Hantuah. Kalau kita tengok perigi Hantuah, telaga terbayang perigi ya, telaga. Oh, kalau perigi Hantuah tu macam mana kita kata. Nahrun, seperti sungai. Seperti sungai besar. Bayanglah berapa ramai makhluk di muka bumi Allah Ta'ala ni. Alaihi khalqun kasirun. Oh, dekat telaga ni ramainya makhluk. Wa huwa haudun, dia adalah telaga. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, umatku akan datang ke situ. Aniyatuhu adana nujumis sama, sedangkan dia punya nama aniyah ni ada bekas air ni, ataupun kita kata cebok. Orang Perak kata cebok, ada orang kata negeri kata gayung. Gayung lah. Setengah orang tak tahu gayung, silap gayung dia tahu. Sebilangan bintang-bintang di langit. Sebilangan bintang di langit. Mudah-mudahan kita pun dapat jugalah pencedok air ni, dapatlah minum sebilangan. Begitu. Ini yang disebut dalam kitab kita Telaga Kausar. Seterusnya lagi, Telaga Kausar, iaitu telaga kita Nabi SAW minum daripadanya oleh orang yang mukmin. Bila tu? Sebelum masuk syurga, dan kemudian pada melalui siratul mustaqim. Ini pun khilaf. Al-Imam Al-Ghazali menyebut telaga ini sebelum sirat. Imam Ghazali dipersetujui oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi kata telaga Kausar ini sebelum titian sirat. Sebab banyak hadis berkaitan tentang telaga Kausar ni. Sebab apa Imam Ghazali kata telaga Kausar ini sebelum sirat? Hujjah Imam Ghazali, kerana manusia apabila dikeluarkan daripada kubur, semuanya haus, atsyanan. Maka munasabahnya telaga ini sebelum titian sirat. Maka barang siapa yang minum dan lalu di atas titian siratal mustaqim dengan sempurna, selamat, berjayalah ia. Berjaya. Manakala Qadi Al-Baqillani rahimahullah ta'ala, ulama tauhid yang alim di kalangan ahli sunnah wal jamaah, Al-Qadi Baqillani namanya. Kalau dalam ilmu fiqh, Qadi Husain. Adapun dalam ilmu tauhid, Qadi Baqillani berkata annahu ba'da sirat. Telaga Kausar ini ialah selepas titian siratul mustaqim. Kerana minum daripadanya itu berlaku selepas dihisab. Selepas dihisab dan berjaya daripada api neraka. Dia punya hujah. Jadi minum selepas dihisab, mana hisab dan berjaya dan selamat daripada api neraka. Mana selamat daripada api neraka ni? Lapat titian siratal mustaqim lah. Maka Syekh iaitu Qadi Baqillani rahimahullah ta'ala berpandangan bahawa selepas sirat, sebelum masuk syurga. Walau bagaimanapun dua pandangan di kalangan ulama tauhid, dua-dua alim belaka. Imam Ghazali pun alim, Syekh Qadi Baqillani pun alim. Ada ulama mengambil pendekatan, ada kalanya diberi minum sebelum lintasi, sebab telaga ini begitu besar, dan selepas melalui titian siratal mustaqim pun boleh minum. Itu jalan menggabungkan di antara dua pandangan. Sama balik kita qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian dia ada mizab dia, pancuran dia. Sama balik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan kemudian daripada melalui siratul mustaqim, barang siapa minum daripada telaga Kausar seteguk air sahaja, nescaya tiada dahaga kemudian selama-lamanya. Bermula lintangnya itu dengan sekira-kira sebulan perjalanan. Nampak dia besar. Ada haud.
dan airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di kelilingnya itu ada berapa cerik yang disediakan, bilangannya itu seperti bintang di langit. Ada cebok dia. Kalau cerik ni, pula orang terfikir pula cerik ni ada muncung lah. Kan? Cerik macam mana nak minum? Dia kata cerik. Apa kata? Aniyah ni bekas air. Bekas air. Mana ada bekas air? Yang diambil. Kemudian terjemah dulu cerik lah. Terjemah dulu cerik. Cerik bahasa Arab ibrik. Ibrik. Itu bau cerik. Kalau aniyah ni bekas. Dan seterusnya lagi, di dalamnya ada 2 pancuran. Pancuran. Dia ada mizab. Yusabbani fihi minal kausar. Bagi haud ini ada 2 pancuran. Mizab. Seperti mana kalau kita tengok pancuran air, iaitu pancur emas. Pancur emas dekat Kaabah tu. Sebab mizab juga iaitu pancuran. Begitu juga dalam telaga Kausar ni ada 2. Ada 2 yang memancar keduanya daripada telaga Kausar. Ataupun disebut dalam riwayat yusabbani fihi minal kausar, yang dilempahkan ia daripada telaga Kausar. Yang dilempahkan daripada telaga Kausar. Mana besarlah pancuran dia ni. Keluar macam tak terbayang kita. Kita terbayang begini, barangkali lain. Kita rasa begini, lain. Wala khatra ala qalbil bashar. Apa terlintas dalam hati pun takkan sama punya. Sebab ini alam akhirat. Dan wajib kita percaya akan hisab. Kemudian hisab. Wajib kita percaya tentang hisab. Amalan kita dihisab. yakni kiraan segala amalan makhluk, baiknya jahatnya, sama ada baik ataupun jahat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, nescaya akan dihisapkan dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan bertemu dengan ahli-ahlinya dalam keadaan gembira. Dalam syurga nanti gembira. Sebab apa? Telah dihisapkan dengan hisab yang mudah. Ini semua orang akan menerima hisab ini. Dan bersalah-salahan pula segala makhluk itu di dalam hisab. Tak sama semua. Setengahnya senang dan setengahnya yang lain pula susah. Ada setengah senang, ada setengah yang lain pula susah. Tengok keadaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun sebesar biji sawi akan kami hisabkan, wa kafa bina hasibin, cukuplah dia kata. Cukuplah kami ini sebagai penghisab. Hasib mana penghisab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya Allah berfirman dalam suratul Ghasyiyah, summa inna alaina hisabahum, sesungguhnya kami ini menghisab akan mereka. Suratul Ghasyiyah, sunat baca hari Jumaat, rakaat pertama sabbih, rakaat kedua hal ata. Kerana dalam ni ada wazakir fazakir, ingat-ingat dan mengingatkan juga. Inna alaina hisabahum, sesungguhnya atas kami ni menghisapkan mereka. Jadi hari Jumaat berlakunya kiamat. Bila kiamat, wallahu alam, maka mengingatkan kita bila dibaca ayat ini, amalan kamu akan dihisap oleh Allah, maka pada hari Jumaat orang akan bertakwa dan bertaubat, mudah-mudahan kalau mati pun atau berlaku kiamat dalam keadaan ini diampunkan oleh Allah dosanya. Dan setengahnya pula dimasukkan syurga dengan tiada dihisap, tanpa dihisap.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha al-hisab uzziba. Barang siapa yang dimunaqasyahkan hisabnya, nescaya diseksa. Barang siapa yang ditanya satu, nescaya akan diseksa. Itu pun seksa juga tu. Tanya satu-satu. Macam kita kalau kena tanya kan, polis kita kata ada waran tangkap saya. Polis bukan boleh tangkap sebarangan. Bukan boleh tangkap kita sebarangan. Kita tanya kalau tangkap kita, mana waran? Tak ada waran, baliklah dia kata. Kita kata, saya suruh awak nanya sama sekali dengan main-main. Abang saya peguam ni. Dia kata, lari boleh ni. Jadi bukan boleh tahan sebarangan. Tak boleh tahan sebarangan. Bila dah tahan pula, kemudian kita disuruh siasat, terkencing-kencing kan. Apatah lagi di akhirat, kalau ditanya satu persatu, macam mana tu? Uzibah, saya diseksa. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, innama zalikal ardu, itulah hisab itu dipaparkan. Kalau dipapar satu, oh, ni bukan awak ni, dia kata. Itu nampak kopiah putih, dia kata, dia tahu dia. Banyak kita kena speed trap kan. Memang betul lah, nampak. Saya letak kopiah atas dashboard kan. Itu bukan kopiah ke, dia kata. Kena saya kena kat Sungkai. Kita pun tak nampak kan. Pak, tengok baru kena. Saya cakap naik dengan Muhammad lah. Saya kata ini tempat ni tak boleh ni 90 ni Muhammad. Tetapi bawa 110. Kena. Kena. Tulis itu sebenarnya ini kawasan 90 ni. Saya cakap kawasan 90 tapi tertekan 120. Kena. Tengok gambar ada kopiah. Betul. Ada kopiah. Itu baru sikit kan. Besok di akhirat dipaparkan zalikal ardu. Itulah dia dipaparkan, dilayarkan. Walaisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah. Tidak ada seseorang dihisab pada hari kiamat illa halaka, melainkan dia binasa. Allahu akbar. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka mana menanya oleh Allah Ta'ala akan mereka itu yang dikehendakinya. Maka Allah tanya, ditanyanya Nabi, Nabi-Nabi daripada menyampaikan risalahnya, dan orang kafir daripada mendustanya akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mubtadi', itu orang ahli bid'ah daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Orang yang ahli bid'ah akan ditanya. Di kalangan ahli sunnah ni, dia ahli sunnah tapi buat bid'ah. Ini kita akan huraikan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.